Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hukum mengucap tahniah dan selamat sempena perayaan bukan Islam. Fatwa Syekh Abdullah bin Bayyah, Pengerusi Majlis Fatwa Emiriah Arab Bersatu UAE. Soalan: apakah pendirian seorang Muslim terhadap orang bukan Islam yang hidup secara aman dengan mereka, tidak memusuhi orang Islam atas dasar agama, serta tidak menghalau orang Islam keluar daripada negeri mereka, adakah boleh bagi orang Islam mengucapkan selamat dan tahniah sempena hari perayaan dan hari kebesaran mereka? Demikian juga, adakah boleh orang Islam mengucapkan takziah pada hari kedukaan mereka? Jawapan: dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad, ahli keluarga dan sahabat baginda. Isu mengucapkan tahniah dan selamat kepada orang bukan Islam sempena hari perayaan mereka adalah suatu isu fiqh yang lama pada konsepnya, tetapi baharu pada bentuk praktikalnya. Khasnya pada realiti baru pada era globalisasi dan corak perubahan kontrak sosial pada masa kini. Isu ini merupakan perkara khilafiyah yang hukumnya tidak dinyatakan secara jelas dalam teks agama. Meskipun demikian, masih ada sesetengah pihak yang berlagak alim hendak mengangkat isu ini kepada dataran qat'i yang tidak boleh berlaku padanya sebarang khilaf. Malah, ada dalam kalangan mereka yang menjadikan isu ini sebagai isu akidah. Hal ini merupakan salah satu bentuk kecacatan yang terdapat dalam sebahagian fatwa kontemporari, tatkala letak duduk hukum hakam tidak dikategorikan dengan betul dan perintah larangan hanya disempitkan kepada hukum haram sahaja dengan mengabaikan hukum makruh yang merupakan hukum kepada banyak isu-isu yang samar. Isu mengucapkan selamat pada perayaan bukan Islam adalah isu yang berada dalam kategori perkara samar. Ibn Battal ketika mensyarahkan hadis perkara halal dan haram itu jelas, beliau berkata, perkara yang samar pula adalah perkara yang berbeza wajah pendalilannya daripada Quran dan Sunnah. Satu sudut menyokong ke arah pengharaman, manakala sudut yang lain pula menyokong ke arah penghalalan. Matan Maraqi As-Su'ud menyebutkan, wama fihi ishtibahun lil karahatin tama, perkara yang samar hukumnya cenderung kepada makruh. Fatwa ini bertujuan untuk mengangkat beban terhadap orang Islam serta menjelaskan bahawa terdapat keluasan dalam isu ini. Hal ini dapat dicapai dengan mengaplikasikan kaedah kemudahan taisir yang merupakan prinsip universal dalam syariat menurut Asy-Syatibi. Saya akan menjelaskan bahawa isu ini adalah isu ijtihad yang tidak akan dinaik taraf menjadi haram secara jelas. Malah, kedudukan hukumnya hanyalah berada antara harus dan makruh sahaja kerana terdapat padanya kesamaran. Mengatakan bahawa isu ini adalah isu akidah dan hukumnya adalah haram secara putus qat'i adalah suatu penipuan ke atas agama. Cukuplah bahawa isu ini tidak disebutkan dalam teks agama menjadi dalil bahawa ia adalah isu ijtihad. Diriwayatkan pula bahawa terdapat 3 pendapat daripada Imam Ahmad berkenaan hukum isu ini. Pertama haram, kedua makruh dan ketiga harus. Al-Mardawi berkata dalam Al-Insaf, perkataannya, yakni Imam Al-Muwafaq, mengucap tahniah, takziah dan menziarahi mereka, padanya terdapat 2 riwayat. Kedua-dua riwayat ini disebutkan dalam Al-Hidayah, Al-Muzhab, Masbukul Dhahab, Al-Mustaw'ib, Al-Khulasah, Al-Kafi, Al-Mughni, Al-Syarah, Al-Muharrar, Al-Nazm dan Syarah Ibn Munajjah. Riwayat pertama diharamkan dan inilah pegangan mazhab, dan pendapat ini disahihkan dalam At-Tashih, dipilih dalam Al-Wajiz dan diutamakan dalam Al-Furu'. Riwayat kedua pula tidak diharamkan, malah hanya makruh. Pendapat ini dikemukakan dalam Ar-Ri'ayah dan Al-Hawiyain dalam bab jenazah dan tidak disebutkan hukum haram. Manakala dalam Ar-Ri'ayatain dan Al-Hawiyain menyebutkan riwayat hukum tidak makruh, malah hukumnya harus, dan ia disokong oleh Ibnu Abdus dalam At-Tadhkirah. Beliau berkata diharuskan demi maslahat yang kuat, seperti mengharapkan agar dia memeluk Islam, dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Taqiyuddin. Al-Ajurri juga memilih pendapat ini secara makna, dan bahawasanya para ulama berkata boleh menziarahi mereka
dan membentangkan Islam kepada mereka. Saya, yakni Al-Mardawi, mengatakan inilah pendapat yang betul. Hal ini demikian kerana Nabi sendiri pernah menziarahi kanak-kanak Yahudi yang pernah menjadi khadam baginda. Kemudian baginda membentangkan Islam kepadanya, lalu akhirnya dia memeluk Islam. Abu Daud menukilkan bahawa sekiranya penziarah mahu mengajak kepada Islam, maka dibolehkan. Tamat nukilan dari Al-Mardawi. Tiada sesiapa boleh mendakwa bahawa isu mengucap selamat dan tahniah bersempena hari perayaan mereka adalah terkecuali daripada umum perbincangan ini, kerana pengecualian tersebut juga tidak disebutkan oleh Imam Ahmad. Sedangkan kaedah usul menyebutkan bahawa ketiadaan perincian diletakkan pada taraf umum. Matan Maraqi As-Su'ud menyebutkan وَنَزِّلَنَّا تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْأَقْوَالِ. Letakkanlah perkataan yang tidak diperincikan pada tempat umum daripada segala perkataan. Oleh yang demikian, isu ini sebenarnya adalah masalah yang samar dan sukar ditentukan letak duduknya dalam peta hukum hakam. Hal ini demikian kerana masalah ini berdolak dalik antara beberapa prinsip umum dalam agama dengan beberapa isu lain yang menyerupainya, yakni ashbah. Masalah ini juga berdolak dalik antara teks amaran seperti nas yang melarang kesetiaan kepada bukan Islam dengan teks galakan seperti nas yang menggalakkan berbuat baik serta berlaku adil dan galakan berurusan bersama mereka dengan akhlak yang baik. Demikian juga dari sudut kaedah, ia berdolak dalik antara kaedah menutup pintu kerosakan sadd dzara'i, kaedah kemaslahatan sejagat masalih al-mursalah, kaedah niat pelaku dan kaedah tuntutan melaksanakan perintah cabang ke atas orang kafir. Kamu akan mendapati hal yang sama berlaku dalam banyak isu yang bersifat samar. Sebelum menghurai lebih lanjut, kita harus ingat bahawa isu perayaan keagamaan termasuk dalam kategori isu rumah ibadat dan segala ritual serta upacara bukan Islam yang musalim, yang hidup secara damai dengan komuniti Islam. Islam membenar dan memperakukan hak mereka untuk memiliki rumah ibadat dan mengamalkan ritual keagamaan mereka. Oleh sebab itu, Islam tidak memaksa mereka meninggalkan agama mereka, malah melarang orang Islam daripada mengganggu mereka sebagaimana yang termaktub dalam Perjanjian Umar. Bukan itu saja, malah Islam juga menyuruh penganutnya untuk melindungi dan mempertahankan rumah ibadat mereka sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ahkam Ahlul Zimmah ketika beliau mentafsirkan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 40. Seandainya Allah tidak mendorong setengah manusia untuk menentang kezaliman setengahnya yang lain, nescaya akan runtuhlah tempat pertapaan gereja kaum Nasrani, tempat sembahyang kaum Yahudi dan juga masjid orang Islam yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak. Sesungguhnya Allah akan membantu orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Ibnul Qayyim berkata, Al-Hasan berkata, yakni Allah mempertahankan rumah ibadat ahli zimmah dengan pertahanan orang beriman. Berdasarkan pendapat ini, maka tidak perlulah diambil kira syarat dan ketetapan barisan ulama daripada kumpulan pertama. Demikianlah menurut penilaian zahir ayat dan tiada sebarang masalah pada pemahaman ini kerana ayat ini menceritakan tentang realiti keadaan rumah ibadat yang terjaga dan tidak musnah. Ayat tersebut tidak menceritakan tentang rumah ibadat tersebut selain masjid dikasihi dan diridai Allah. Tetapi ayat tersebut memberitahu bahawa seandainya sebahagian manusia tidak mempertahan dan menolak keganasan yang dilakukan oleh setengah manusia yang lain, nescaya akan musnahlah rumah-rumah ibadat ini yang dahulunya dikasihi oleh Allah sebelum kedatangan Islam. Selepas kedatangan Islam, Allah terus memperakui kewujudan rumah ibadat tersebut meskipun pada masa yang sama Allah memurkainya. Demikian juga bagaimana Allah memperakui ahli zimmah meskipun dia murka terhadap mereka. Tuhan tetap mempertahankan mereka dengan orang Islam meskipun pada masa yang sama dia murka terhadap mereka. Demikianlah bagaimana Tuhan mempertahankan rumah ibadat mereka dengan pertahanan orang Islam meskipun dia memurkai tempat tersebut. Allah tetap mempertahankan rumah ibadat mereka dan memperakui kewujudannya secara syarak dan ketetapan takdir. Allah suka untuk mempertahankannya walaupun dia memurkainya.
sebagaimana dia suka untuk mempertahankan hak dan kewujudan pengamal agama tersebut meskipun dia memurkai mereka. Inilah pendapat yang kuat insya-Allah, dan inilah mazhab Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat ini. Ibnu Abi Hatim berkata dalam tafsir beliau, Abu Sa'id Al-Ashaj meriwayatkan daripada Ubaidullah iaitu Ibnu Musa, daripada Israel, daripada As-Suddi, daripada orang yang memberitahunya daripada Ibnu Abbas, ayat Al-Quran yang berbunyi nescaya akan musnahlah Sauma'ah dan Bi'. Beliau mentafsirkan Sauma'ah adalah tempat ibadat para rahib, manakala Al-Bi' pula adalah sinagog orang Yahudi. As-Salawat pula adalah gereja orang Kristian, dan Al-Masajid pula adalah masjid orang Islam. Ibnu Abi Hatim berkata, Al-Ashaj meriwayatkan daripada Hafs ibn Ghiyath, daripada Daud, daripada Abu Aliyah. Beliau berkata, nescaya akan musnahlah Sauma'ah. Sauma'ah dipelihara walaupun padanya disyirikkan Tuhan. Dalam lafaz yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah suka namanya disebut-sebut meskipun oleh orang kafir. Tamat nukilan daripada Ibnu Qayyim. Ibnu Ashur juga memilih pendapat ini dalam tafsir beliau. Beliau mengulas, ayat ini memberi peringatan kepada orang Islam yang menjalankan pertahanan ini, bahawasanya mempertahankan rumah ibadat mereka sebenarnya adalah mempertahankan hak dan mempertahankan agama. Seluruh ahli agama daripada Yahudi, Kristian dan Islam mendapat manfaat daripadanya. Pertahanan dan pembelaan ini bukanlah hanya terhad kepada orang Islam sahaja. Memandangkan agama memperakui kewujudan rumah ibadat mereka, maka Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Mujarrad telah mengharuskan pewasiatan peralatan seperti tikar dan lampu pelita kepada rumah ibadat mereka, sekiranya hal tersebut tidak dilakukan atas niat mengagungkan tempat tersebut. Hal ini dibolehkan kerana wasiat tersebut dibuat kepada ahli zimmah dan mereka akan mendapat manfaat daripada wasiat tersebut, maka wasiat tersebut sah. Di sini kita dapat membezakan antara dua isu: mengucapkan tahniah pada perayaan yang diperakukan hak tersebut oleh syarak kepada mereka untuk menyambutnya, dengan perkara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang mungkin hanya tertumpu kepada situasi tertentu. Perbezaan ini perlu difahami dengan baik supaya kita boleh menjalankan qiyas dengan betul, kerana kita tidak boleh menyamakan sesuatu yang diizinkan oleh agama untuk mereka dengan perbuatan bunuh atau zina, kerana perbuatan tersebut tidak diperakui dalam syariat kita maupun dalam ajaran agama mereka. Dalam isu menyewakan kenderaan kepada mereka untuk kegunaan hari perayaan dan menjual haiwan untuk mereka sembelih pada hari perayaan mereka, dinukilkan dua riwayat tentang pendapat Imam Malik, iaitu riwayat yang mengatakan hukum makruh dan hukum harus. Ibn Rushd dan muridnya Ibn Al-Qasim telah mensahihkan riwayat hukum makruh dan menafikan riwayat yang mengatakan hukum haram dengan mengemukakan dua sebab. Pertama, syariat telah memperakui buat mereka untuk mengamalkan agama mereka, dan kedua, mereka tidak dituntut untuk melaksanakan perkara cabang furu'. Disebutkan dalam Al-Bayan wa Tahsil, Imam Malik disoal tentang hukum menjual unta kepada orang Kristian, sedangkan dia tahu bahawa pembeli tersebut hendak menyembelih haiwan itu di gereja mereka sempena sambutan perayaan mereka. Lalu Imam Malik menghukum hal tersebut sebagai makruh. Kemudian beliau disoal pula, apakah boleh menyewakan kenderaan air dan darat untuk perayaan mereka? Beliau menjawab, saya lebih suka agar hal ini dielakkan. Ibn Al-Qasim juga disoal tentang hal yang sama, lalu beliau menjawab, saya tidak melihat hal ini haram, tetapi saya lebih suka agar ia ditinggalkan. Muhammad bin Rushd berkata, benarlah kata mereka berdua bahawa hukumnya makruh dan bukannya haram. Hal ini demikian kerana syariat membenarkan urusan jual beli dan perniagaan bersama mereka. Syariat juga memperakui mereka sebagai ahli zimmah yang mendapat perlindungan orang Islam dan mereka boleh mengamalkan agama mereka serta menyambut perayaan mereka. Tetapi dimakruhkan bagi orang Islam untuk membantu mereka pada perkara tersebut. Menurut riwayat ini, Imam Malik berpandangan bahawa makruh hukumnya bagi orang Islam membantu mereka dalam sambutan perayaan mereka. Akan tetapi, diriwayatkan juga pandangan kedua daripada beliau, iaitu hukumnya harus, dan pendapat ini berdiri atas asas bahawa mereka tidak dituntut dengan perintah-perintah syariat. Takhrij Ibn Rushd
bagi masalah ini dibina atas satu kaedah usul yang diperselisihkan oleh para ulama, iaitu orang kafir tidak diperintahkan dengan hal furu' syariat. Pendapat ini dituruti oleh Az-Zaqqaq dalam kitab Al-Manhaj Al-Muntakhab ketika beliau berkata, hal khutibal kuffaru bil furu'i alaihi kal wat'i lidhir ruju'i wal ghusli wal kira wahdat talaq wa ghurmi kal khamri wa tahlil itaq. Adakah orang kafir diperintahkan dengan hal furu' seperti masalah isteri kitabiah bersetubuh dengan suaminya yang baru pulang dari permusafiran pada siang hari bulan Ramadan. Juga masalah mandi junub, menyewa kenderaan kepada mereka untuk kegunaan perayaan mereka, berkabung atas kematian suami dan beridah talak. Juga isu menggantikan botol arak mereka yang dipecahkan, dan isu perempuan ahli kitab mabtutah, yakni yang ditalak bain, menjadi halal untuk dinikahi semula selepas dia disetubuhi oleh orang lelaki kafir, serta isu kewajipan memerdekakan hamba yang didera atau dicacatkan anggota badannya. Alwan Syarisi telah menyebutkan dalam kaedah ke-68 dalam kitab Qawaid beliau tentang khilaf ulama pada masalah orang kafir diperintahkan dengan perkara furu'. Demikian juga Al-Qarafi telah menjelaskan hal tersebut secara mendalam dalam kitabnya Al-Furuq. Demikian juga Al-Maqqari menyebutkan dalam Al-Qawaid bahawa antara isu cabang yang timbul daripada perbahasan ini adalah masalah menyewakan kenderaan kepada mereka sempena hari perayaan mereka, dan masalah menjual haiwan untuk mereka makan sempena perayaan mereka. Alwan Syarisi menukilkan daripada Ibnul Arabi bahawa tiada khilaf dalam mazhab Malik bahawa mereka dituntut dan diperintahkan dengan hal furu'. Tetapi Abu Bakar Ibnul Arabi berkata, tetapi sebenarnya pendapat yang betul adalah harus berurusan dengan mereka walau terdapat riba dan pelanggaran terhadap perkara yang Allah haramkan ke atas mereka. Hal ini disokong dengan dalil yang jelas daripada Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, dan makanan golongan ahli kitab adalah halal buat kalian. Ini adalah suatu dalil yang jelas. Tambahan pula, Nabi Muhammad sendiri berurusan dengan orang Yahudi. Baginda wafat dalam keadaan baju besi baginda menjadi barang gadai Yahudi tersebut kerana baginda membeli gandum untuk keluarga baginda. Ibn Rushd menyebutkan dalam Al-Bayan wa Tahsil bahawa menjalankan transaksi ribawi dengan orang Muslim adalah satu kesalahan yang lebih besar berbanding berurusan dengan orang Kristian yang menjalankan riba. Hal ini demikian kerana orang Kristian itu tidak diperintahkan untuk beramal dengan syariat menurut pendapat yang sahih. Antara dalil yang menjadi sandaran kepada pendapat bahawa orang kafir tidak dituntut dengan perkara furu' adalah hadis dalam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Umar bahawasanya Umar Al-Khattab melihat jubah sutera dijual di pintu masjid. Lalu dia mencadangkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada baiknya sekiranya tuan membeli jubah ini untuk dipakai pada hari Jumaat dan pada acara menyambut ketibaan delegasi. Lalu Rasulullah menjawab, orang yang menyarung pakaian ini tidak akan mendapat sebarang kebaikan pada hari akhirat. Setelah beberapa waktu, baginda dihadiahkan dengan beberapa jubah sutera yang sama. Kemudian baginda memberi satu daripada jubah tersebut kepada Umar. Lalu Umar hairan dan bertanya, wahai Rasulullah, tuan memberi kepada saya jubah ini sedangkan pada jubah utarid, iaitu nama penjual, tuan telah berkata sekian dan sekian. Maka baginda menjawab, saya memberikan jubah ini kepada kamu bukan untuk kamu memakainya. Setelah itu Umar Al-Khattab telah memberikan jubah itu kepada saudaranya di Mekah yang musyrik. Antara isu yang mirip dengan masalah penyewaan kenderaan kepada mereka adalah isu mengupah orang kafir zimmi untuk menyapu masjid yang diharuskan oleh ulama Syafi'iyah. Demikian juga pendapat Abu Hanifah bahawa harus menyewakan hartanah kepada mereka di kawasan kampung untuk dijadikan sebagai tempat ibadat mereka. Al-Hattab ketika mensyarahkan perkataan Khalil, demikian juga hukum makan haiwan yang disembelih sempena perayaannya atau untuk gerejanya atau untuk Jibril, beliau berkata, beliau menukilkan dalam At-Tawdih daripada Ibnul Mawaz bahawa Imam Malik memakruhkan hal tersebut
kerana beliau bimbang hal tersebut akan termasuk dalam umum firman Allah dan haiwan yang disembelih kerana selain Allah. Imam Malik tidak pula mengharamkannya kerana bersandarkan kepada umum firman Allah dan sembelihan orang yang diberikan kitab adalah halal buat kalian. Adapun sembelihan yang dilakukan untuk berhala, maka yang demikian itu tiada khilaf pada pengharamannya kerana ia termasuk dalam haiwan yang disembelih bukan kerana Allah. Inilah perbezaan antara haiwan yang disembelih untuk berhala dengan haiwan yang disembelih untuk Isa. Kerana haiwan yang disembelih untuk berhala diniatkan dengan sembelihan tersebut untuk mendekatkan diri kepada berhala itu. Manakala haiwan yang disembelih kerana Isa atau salib pula adalah diniatkan untuk mendapat manfaat daripadanya, wallahu alam. Antara kaedah yang memberi impak dalam perbincangan ini adalah kaedah kemaslahatan dan kemudaratan. Berdasarkan kaedah inilah Ibn Taymiyah, seperti yang telah dijelaskan, mengharuskan ucapan tahniah, takziah dan menziarahi mereka yang sakit. Beliau berkata harus meraihkan orang bukan Islam dengan perkataan selamat datang atau ahlan wa sahlan. At-Tatai Al-Maliki berkata diharuskan memberi gelaran kepada orang kafir dan fasik sekiranya mereka hanya dikenali dengan gelaran tersebut atau kerana ditakuti dengan menyebut namanya boleh mengundang fitnah. Al-Aufi menyebutkan bahawa boleh memanggil zimmi dengan gelaran tuan atau selainnya sekiranya tiada niat untuk mengagungkannya. Tetapi Syekh Yasin tidak bersetuju dengan pendapat tersebut dan berkata tidak boleh memuliakan mereka kecuali ketika darurat. Berlandaskan kaedah maslahat ini, Ibn Taymiyah telah membina beberapa disiplin dan ketetapan dalam berinteraksi dengan orang bukan Islam dalam negara mereka dengan mengharuskan menyerupai perbuatan zahir mereka yang tidak bercanggah dengan agama dan tidak merobohkan tiang agama. Selepas menjelaskan bahawa arahan untuk berbeza dengan orang kafir hanya dituntut setelah ajaran agama ditinggi dan dizahirkan di tempat tersebut, Ibn Taymiyah berkata, contoh hal yang demikian itu pada hari ini adalah sekiranya seorang Muslim berada di negara harbi atau di negara kafir yang bukan harbi, maka dia tidak dituntut untuk berbeza dengan mereka pada gaya luaran kerana yang demikian itu akan mengundang bahaya bagi dirinya. Malah, dia mungkin lebih digalakkan atau diwajibkan untuk menyerupai mereka pada gaya luaran sekiranya terdapat maslahah keagamaan pada perbuatan tersebut, seperti untuk tujuan berdakwah atau untuk mengetahui tentang rahsia mereka dan memaklumkan hal tersebut kepada umat Islam seandainya terdapat perkara yang boleh memudaratkan orang Islam. Demikian jugalah halnya dengan tujuan-tujuan lain yang terdapat maslahah. Kaedah perbezaan yang dihuraikan oleh Ibn Taymiyah tersebut bukanlah suatu isu akar dalam usul akidah. Malah, para ulama ramai yang tidak bersetuju dengan beliau dalam hal ini. Mereka berpandangan bahawa prinsip utama dalam sebarang urusan dan interaksi dengan mereka adalah prinsip tidak bercanggah dengan syariat. Hal ini telah ditegaskan oleh Az-Zurqani bahawa kewajipan meninggalkan syiar dan lambang kekufuran adalah pada perkara yang diharamkan atas orang Islam untuk melakukannya. Beliau turut menukilkan daripada Al-Ais bin Abdul Salam bahawa sekiranya pakaian para fuqaha berubah menjadi pakaian dan syiar orang bukan Islam, maka para fuqaha perlu terus kekal dengan pakaian mereka. Hal ini demikian kerana bukanlah semua perbuatan yang dilakukan oleh kaum jahiliah dilarang ke atas orang Islam. Malah, perbuatan mereka yang bercanggah dengan syariat sahaja yang perlu ditinggalkan. Sebahagian ulama mengatakan antara perbuatan yang menyerupai jahiliyah tetapi tidak dilarang dalam syariat kita adalah menghubungkan silaturahim dengan keluarga dengan cara yang harus pada perayaan Nauruz dan Mahrajan. Saya, yakni Az-Zurqani, berkata hal ini dapat dijelaskan dengan memahami bahawa terdapat perkara yang diamalkan pada zaman jahiliyah kemudian ia terus dituntut oleh Islam untuk diamalkan, seperti akikah. Terdapat juga perkara yang ditegah oleh orang jahiliyah seperti mematahkan tulang sembelihan akikah, tetapi hal tersebut dibenarkan oleh Islam meskipun ia tidak diwajibkan. Demikian juga Al-Atirah, iaitu Ar-Rajabiyah, yakni kambing yang disembelih oleh ahli jahiliyah
buat berhala mereka pada awal bulan Rajab. Hal ini harus di sisi Imam Ahmad dan makruh di sisi Imam Malik, dengan syarat bahawa haiwan itu disembelih untuk manfaat sendiri dan bukannya diniatkan sebagai ibadat taqarrub kepada berhala. Poin yang paling penting daripada segala nukilan ini adalah keserupaan ataupun musyabahah tidak sama dengan peniruan tasyabuh yang dilarang oleh agama. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin, Hisham berkata, aku melihat Abu Yusuf memakai sepasang sandal yang dijahit dengan hiasan pepaku. Maka aku bertanya, apakah boleh memakai perhiasan besi ini? Beliau menjawab, tidak mengapa. Lalu aku berkata, Sufyan dan Thawr bin Yazid melarang perbuatan ini kerana ia menyerupai pakaian para rahib. Beliau menjawab, Rasulullah pernah memakai sandal yang berbulu, sedangkan hal tersebut menyerupai pakaian para rahib. Ibnu Abidin berkata, beliau memberi gambaran bahawa keserupaan yang terdapat padanya manfaat untuk manusia adalah dibenarkan. Kebanyakan orang yang mengharamkan ucapan selamat dan tahniah berhujah dengan kaedah menutup pintu kerosakan, saddud dzari'ah, supaya tidak sampai kepada mengagung dan memuliakan upacara syirik. Sedangkan ahli ilmu telah bersepakat bahawa perkara yang diharamkan secara wasilah seperti kaedah saddud dzari'ah boleh dibenarkan tatkala keadaan memerlukan. Ibnul Qayyim berkata, perkara yang diharamkan demi menutup pintu kerosakan boleh dibenarkan tatkala terdapat maslahah yang kuat. Ibn Rushd telah berulang kali menyebutkan dalam beberapa masalah yang dilarang demi menghalang kerosakan, yakni saddud dzari'ah, bahawasanya orang yang melakukan perkara yang terlarang tersebut tidak berdosa. Apatah lagi, pengagungan yang dilarang itu pula adalah soal pegangan dalam hati. Maka sepatutnya ia diserahkan kepada empunya hati dan niat. Apabila seseorang itu tahu bahawa dia tidak berniat untuk mengagungkan kekufuran, maka dia sama sekali tidak berdosa. Kita tidak boleh memandai-mandai menuduh dan membaca hatinya. Hal ini demikian kerana niat seorang mukallaf harus ditanggung atas kebaikan. Az-Zaqqaq berkata dalam Al-Manhaj, dengan izin bukan dengan menzalimi, beliau mensyarahkan, pensyarah matan menukilkan daripada At-Tabsirah. Ibnu Lubabah berkata, dalam isu dakwaan merampas dan menzalimi hak orang lain, orang Islam mestilah dianggap baik dan tidak bersalah sehinggalah terbukti sebaliknya. Oleh itu, isu niat perlu diberi perhatian kerana setiap orang akan dibalas mengikut niatnya sendiri. Menanggung perbuatan orang Islam atas kemungkinan yang baik adalah lebih baik daripada menuduh atau melazimkan pada niatnya perkara yang tidak diniatkan langsung oleh pelaku. Kita semua sudah sedia maklum bahawa seorang Muslim yang mengucapkan tahniah atau ucapan selamat kepada jiran tetangga dan rakan taulan mereka sama sekali tidak meniatkan perbuatan tersebut untuk mengagungkan pegangan akidah mereka yang kufur. Sebaliknya, ucapan tersebut hanyalah sekadar ucapan untuk berkata manis dan baik, bertujuan untuk menjalinkan hubungan baik dengan orang bukan Islam, dan hal tersebut adalah tepat menurut kaedah berbuat baik dan berlaku adil, albir wal qist, dengan orang yang tidak bermusuh dengan Islam. Ini adalah kaedah yang besar dan kuat yang menjadi teras kepada hubungan kemanusiaan yang baik. Kaedah ini lahir daripada sebuah ayat dalam surah Al-Mumtahinah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memusuhi kamu kerana agama, dan tidak pula mengusir kamu keluar dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Berbuat baik dan berlaku adil ini adalah suatu kemuliaan pada tahap tertinggi dalam berurusan dengan manusia. Dalam Musnad At-Tayalisi diriwayatkan daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya bahawasanya Asma binti Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu aku telah datang kepada aku pada era Quraisy, sedangkan dia seorang musyrik. Apakah boleh aku menghubungkan tali silaturahim dengannya? Baginda menjawab, ya, jalinkanlah silaturahim dengan ibu kamu. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi daripada Abu Dzar bahawasanya Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah walau di mana jua kamu berada. Iringilah perbuatan jahat dengan amalan kebaikan, nescaya amalan kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Hendaklah kamu berurusan dengan manusia dengan akhlak yang baik.
Malah, ucapan tahniah dan selamat tersebut mungkin termasuk dalam bab membalas kebaikan dengan balasan yang lebih baik. Dan hal ini merupakan salah satu prinsip asas dalam muamalat Islam. Atas alasan inilah, Ibnul Qayyim telah berpendapat bahawa boleh menjawab salam secara penuh kepada orang bukan Islam. Sungguh pun dalam jawapan balas salam tersebut mengandungi nama Allah, dan pendapat beliau ini berbeza dan menyalahi pendapat 4 mazhab. Sebagai penutup, saya ingin simpulkan bahawa terdapat keluasan dalam isu mengucap tahniah dan selamat kepada orang bukan Islam. Oleh itu, sesiapa yang berpandangan bahawa perkara tersebut harus atas tujuan yang baik, maka perbuatannya itu bukanlah suatu perbuatan yang haram dan dia tidak terkeluar daripada agamanya dengan perbuatan tersebut. Demikian juga sesiapa yang memilih jalan warak juga tidak boleh dipersalahkan. Tetapi dia tidak boleh mempertikaikan orang yang memilih untuk dirinya sendiri pendapat yang membolehkan perkara tersebut. Selain itu, dia juga tidak boleh menuduh atau mempersoalkan status agama pihak yang memilih pendapat harus. Ketahuilah bahawa objektif kesatuan dan perpaduan antara orang Islam adalah lebih utama daripada isu khilaf dan cabang yang tidak terbina atas nas maupun ijma'. Malah, ruang ijtihad terbuka luas dalam perbincangan isu ini.